Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sesudah kita tidak ada siaran pada minggu lepas kerana kita semua menyambut Hari Raya Kurban, maka pada hari ini kita mulakan balik perbincangan kita yang ini tajuk macam mana saya pun tak berapa faham juga. Dr. Kamil ni dia bagi tajuk ada apa di sebalik angka. Saya pun nak tahu ya, Dr. Kamil macam mana ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sejak saya masuk usia 60 tahun dulu, ada orang tanya, bagaimana kehidupan selepas 60? Itu maksudnya. Jadi maksudnya angka ni ada signifikan. Selalu orang kaitkan dengan orang perempuan. Dia kata umur 40 tu baru bermula. Kita tak tahu apa yang bermula. Bermula apa tu? Orang kata orang perempuan umur 40 tahun tu baru bermula. Tak tahu dah. Itu ungkapan-ungkapan yang selalu orang sebut dalam majalah, dalam buku. Saya boleh faham tu. Maknanya 40 tahun tu bagi orang perempuan dah kemuncak kecantikan dia. Orang kata sweet 70s dulu lah. Dulu 17 tahun tu mungkin dia empuk. Cantik, dia ada personality yang boleh dibanggakan dan tidak ada satu package lah. Tapi bila sampai 40 tahun tu, itulah di package penuh lah tu. Macam bulan purnama buku. Ada lagi ada orang kata. Orang kata kalau orang belajar, kalau umur 40 tu tak alim-alim lagi. Ayah nak pandai lah. Sama juga orang cari harta. Kalau umur 40 tu, kaya-kaya lagi. Maknanya lewat lah. Oh ya, betul lah tu. Dia sebab sudah sampai kepada kemuncak tak sampai lagi. Satu lagi kalau jahat. Orang tu jahat, orang tu suka buat benda-benda yang tak bagus. Sampai umur 40 tu tak berhenti lagi, dia akan continue lah tu. Rupanya ada signifikan, betul. Itu dalam kitab Ihya. Ulumuddin. Dalam Imam Ghazali ada sebut. Dia kata kalau umur 40 tu masih jahat lagi, bersedialah untuk masuk ke neraka. Betul. Maknanya umur 40 tu kalau tak jadi baik lagi tu, maknanya payah nak berubah lah apa kali lah. Khadijah masa kahwin dengan Nabi, umur dia berapa? 40 lah. 40 dah. Nabi jadi Nabi? Nabi 40 lah. 40 juga. Dia katanya Imam Mahdi pun dah sampai umur 40 tu. Dia akan diberi bai'ah di Mekah. Dia sibuk-sibuk sekali video. Begitu. Maknanya kalau mengikut kita Muslim, orang Islam, makna 40 tu sangat penting lah. Sangat signifikan lah. Kemudian ada pula yang menimbulkan kekeliruan. Misalnya hadis Nabi mengenai kejadian manusia. Dia kata air mani tu 40 hari jadi darah beku. 40 hari jadi daging. 40 hari jadi tulang. Saya tanya budak-budak perbuatan waktu dia Mesir tu. Dia kata bukan 40 macam tu. Itu maknanya ada maksud lain tu. Maknanya maksud 40 tu bukan fix angka tu. Mungkin 40 tu maknanya memberi maksud tempoh tertentu. Sebab dalam Quran banyak cerita juga kan tentang 3 hari. Kita pergi 40 ni dulu. 40 ni pertama sekali orang bersalin. Kenapa dia pantang 40 hari? Lepas tu orang mati. Orang mati tempat kita, dia buat tahlil ke 3 hari, 7 hari, 40 hari kan. Lepas tu 100 hari.
Jadi banyak sebenarnya 40. Kalau kita tengok angka Mhm. 40 ni ada mungkin banyak lagi benda yang kita tak tahu yang boleh dikaji tentang angka Aha. 40. Dalam Quran ada berapa kali sebut 40, 40? Saya tak pernah kaji lah, tapi Ha. nampaknya adalah cerita-cerita 40 tu. Mhm. Ha? Oh, okey, okey. Saya tulis tadi bab perempuan saja tadilah. Ya, mula-mula. Hmm. Jadi tak payah duka cita lah. Orang Ha. perempuan kadang dia berasa dia ni umur 40 dah terlewat dan tak. Dah. Ya. Masih lagi sebagai seorang yang uh, boleh dihormati dari segala seginya, dan saya rasa kemuncaknya bukan sajalah lelaki-lelaki lah, perempuan pun Cuma kalau doktor perubatan saya pernah dengar pakar penyakit puan, ya. dia kata kalau dah sampai umur 40 tu tak digalakkan lagi untuk mengandung. Kata pakar dia kata kalau isteri dia boleh lah, dia kata dia pandai jaga. Kalau bagi orang biasa memanglah sampai 38, 39, 40 tu biasanya orang dah berhenti. Sebab mungkin katanya penat sangat lah. Usia 40 tu kalau mengandung memang penat lah berbanding orang muda. Dan mungkin ada kesan kepada kandungan. Dia nilai benih tu sudah menurun. Mutu benih sudah menurun, dan ada kemungkinan anak yang dilahirkan itu tidak secerdik anak-anak yang sebelumnya. Dan pengalaman saya sebagai orang kampung kan, jadi dipanggil buah di hujung dahan. Kalau buah durian tu, yang cantik-cantik buah ni ialah buah di pangkal dahan. Kita panggil buah pangkal dahan. Itu yang buah pangkal dahan lah dia gugur dulu. Jadi yang lambat-lambat gugur tu, buah durian tu dia panggil buah di hujung dahan. Hujung dahan tu makna diisi pun tak berapa, tidak macam buah pangkal dahan lah. Itu betul mungkin gitu kan. Okey, lepas daripada 40, angka apa lagi yang agak signifikan? Dia pertama sekali angka 3. 3. Kata hadis Nabi tu la yahillu li rajulin an yahjura akhahu salasa layalin. Mana berdosa kalau orang berkelahi tak apa sebab sekali pun, sebab politik ke, sebab agama ke, atau dari keluarga ke, tak tegur siapa lebih daripada 3 hari, berdosa. Kenapa dia bagi 3 hari tempoh? Sebagai dosa, tak bercakap. Yalah, hari pertama tu dia panas lagi. Dah, hari kedua tu dia mula berfikir. Hari ketiga tu saya ragak lah tu. Yalah. Lepas tu kalau sudah berfikir, mana tiga tu buat keputusan lah. Maknanya kalau masih lagi kelahi sesudah 3 hari, maknanya dia berkelahi dengan muka anda. Begitu tak? Saya pun tak tahu, tu berfalsafah lah. Kemudian ada hadis lagi. Sesiapa ada anak perempuan 3 orang dan dia didik secara sempurna, jadi baik, dijamin masuk syurga. Ibu bapa dia masuk syurga. 3 orang? Dengan 3 orang anak perempuan. Kemudian sahabat bertanya, aku ada 2 lah, Nabi ada 2 pun. Oh gitu. Jadi dia, satunya kenapa anak perempuan? Tidak sebut anak saja. Yang kedua kenapa bagi 3 orang? Ada falsafah ke agaknya? Orang yang tak ada anak perempuan langsung macam saya ni? Itu yang masuk syurga kot lain pula. Dia pintu syurga banyak. Tak kira lah. Dia macam ni, mungkin saya boleh falsafah lah. Anak perempuan ini lebih suka daripada anak lelaki untuk menjayakannya, terutama sekali dalam masyarakat yang konservatif lah. Masyarakat Islam ni masyarakat konservatif lah. Jadi kesukaran untuk membesarkan anak perempuan seorang itu masih manis lah. 2 orang sudah ada masalah dah. 3 orang
Sebab saya dengar bagi orang anak ramai dah, ada anak perempuan amat merusingkan. Mula dari segi keselamatan, kebimbangan. Saya peribadi dulu ada anak belajar di Kuala Selangor. Jadi kita hantarlah dia setakat Kelang tu, bas Kelang tu. Jadi bila sampai tu dia kena telefon balik sampai. Kita nak tahu kalau anak lelaki kita tak kisahlah. Kita kata sampai lah. Jadi kalau anak perempuan tu kita nak pastikan dia dah sampai dengan selamat. Kali juga kalau kita kata anak naik kapal terbang dari Kota Baru mai Kuala Lumpur. Mungkin kalau sampai tu kita nak dengar lah. Dah mendarat ke tak mendarat, selamat sampai. Ada apa-apa tengah jalan ke. Itulah kebimbangannya. Ya. Tapi ada biasanya kan anak perempuan ni kita kalau berjalan dia nak keluar rumah dekat siang hari bila maghrib dia macam kita perak binatang ternakan lah. Kena masuk sangkar lah malam. Kalau anak lelaki tu mungkin lepas Malaysia dia nak keluar tak mamak ke kita tak kata juga. Tapi kemungkinan juga ada kita panggil sebab-sebab khusus. Ada latar belakangnya sebenarnya. Dia bangsa Arab zaman jahiliah ialah suatu bangsa yang tidak begitu suka pada anak perempuan. Sampai dia kata kalau kita melahirkan anak perempuan, ia ada kemungkinan mencemarkan maruah kita. Sebab mungkin kalau dia buat sesuatu yang tak betul kan. Sebab itu kemuncak kepada keraguan orang jahiliah pada anak perempuan sampai kepada tanam anak perempuan tu. Anak lelaki boleh memberi pertambahan rezeki sebab dia ada tenaga kerja dan tapi anak perempuan saya rasa orang Cina saya tak ingat dia tak suka anak perempuan ke tak suka anak lelaki. Saya rasa tak suka anak perempuan juga dah, suka pada anak lelaki. Dia orang Cina keluarga dia duduk dengan anak lelaki lah. Perempuan tu mesti duduk dengan anak lelaki. Lelaki. India pun begitu kan. Tapi kita orang Melayu ni mungkin kerana ada Islam tu dia tidak membezakan, tidak ada perbezaan gender. Mungkin itulah sebab maknanya galakkan daripada Nabi supaya masyarakat itu tidak takut untuk melahirkan anak perempuan. Mungkin satu revolusi masyarakat pada waktu itu kan. Tapi dalam realiti sekarang ni anak-anak perempuan nampak lebih berjaya daripada lelaki banyak kat keluarga. Anak perempuan ni mungkin dari segi pembelajaran dia lebih cepat matang. Lelaki ni dia slow sikit. Tapi bila akhir tu bila dia cudik dah habis SPM tu baru dia nampak sikit. Anak perempuan ni dia istilah sekali kata nerd. Budak-budak yang agak belajar sepenuh masa, disiplin tinggi, dengan kata. Lelaki ni banyak main-main sikit. Itu biasa berlaku lah. Saya pernah belajar juga masa buat diploma pendidikan tu, dipanggil psikologi pertumbuhan antara lelaki dan perempuan. Dari segi fizikalnya kadang-kadang dia kadang-kadang yang cepat lelaki dulu supaya perempuan potong, yang lelaki potong. Itu dari segi fizikal. Dari segi kognitif saya tak berapa ingat. Perkara benda-benda yang benda kognitif tu, tapi persekitaran. Nah, mungkin anak lelaki lebih nakal, kemudian berada dalam persekitaran yang lebih mencabar. Anak protected, anak perempuan ni mungkin tidak tapi kalau nak berubah kepada satu lagi, mengapa pula berjemaah tu hanya 2? Nah, dalam ilmu nahu, dalam ilmu apa yang dikatakan 1, 2 dan ramai. 3 dah. Tapi bila berjemaah itu beramai-ramai. Mana 2 orang tu sudah dianggap bersolat
cara beramai-ramai. Itu dua lah. Itu mungkin dari segi kepimpinan lah kot. Cuma saya pernah dengar seorang doktor jantung. Dia kata orang perempuan kurang bagus jadi pakai jantung. Oh. Pasal barangkali jadi doktor jantung ni kalau buat pembedahan mungkin memerlukan fizikal yang cukup kuat. Nak tahan, mungkin berjam-jam tu. Kalau fizikal tak kuat, mungkin dia tak mampu. Cuma yang saya pilih satu lagi, dalam bidang masakan ni, dia chef yang hebat-hebat ni, lelaki pula. Jadi masakan sikit-sikit di rumah ni, orang perempuan. Bila masakan yang chef-chef yang hebat tu, di Malaysia pun, ramai orang lelaki. Maknanya ada kaitan dengan fizikal, tenaga. Ya, ke lelaki ke yang chef hebat-hebat tu. Kalau di Malaysia pun lelaki. Antara bangsa pun lelaki. Ya ke? Kadang-kadang saya shock juga. Dalam buku saya baca pun macam tu. Kedak Yalizam pernah tulis. Yang jadi lelaki yang jadi chefnya yang bagus-bagus tu dia akhirnya dia jadi arah ke perempuanan sikit. Enggak. Tapi tak tahulah itu betul-betul dari segi mungkin dari segi ketahanan. Ketahanan dia nak masuk untuk ramai apa semua sekali kan. Dia bersabit dengan soal ketahanan. Enggak. Okey, 2 angka dah. Satu apa dia? Angka paling banyak sekali 7. Oh, dalam Islam. Pertama kita ada 7 hari. Yang kedua, langit dikaitkan dengan 7 lapis langit. 7 lapis langit. 7 lapis bumi. Dan banyak yang 7 ni. Termasuk barangkali pintu-pintu syurga, pintu neraka pun kita belajar dulu lah. 7. 7. Dikaitkan dengan 7. Jadi banyak 7 ni. Masa dijadikan alam ni dalam berapa hari? Fi sittati ayyam. Itu 6. So mastawa 'alal arsy. Mana hari yang ke-7 tu istiwa? Tak tahu dah. Kalau maknanya padahal Tuhan tu dia boleh buat kun fayakun. Tapi kenapa dia ambil masa 6 hari kita ayam sumastawa 'alal arsy. Dia dalam bahasa Arab bila summa mesti ada gap. Kalau dia menggunakan fa, zahaba, wasala, faraja'a. Itu immediately. Tapi zahaba, summa wasala, summa raja'a. Itu mesti ada gap. Maknanya bukan hari yang sama lah tu. Yalah. Istiwa. Mana istiwa hari yang ke-7 jugalah. Oh. Apa lagi hari yang ke-7 ni? Yang ke-7 ni terlampau banyak lah. Dalam adat Melayu, dalam kait perharian pun 7 hari. Raja-raja Melayu dulu buat kenduri. 7 hari 7 malam. Oh, masa apa tu? Zaman-zaman dulu 7 hari 7 malam. Katalah apa tu hari keputeraan, puja umur. 7 hari 7 malam. 7 malam ni. Tapi kalau yang besar sangat tu 40 hari 40 malam lah. Itu dah jadi adat raja-raja Melayu. Maknanya daripada 7 tu dia terus melompat 40. Jarang kita dengar lepas pada 7 hari tu. Hari-hari lain. Kecuali 40 hari dan 100 hari terus. Jadi barangkali dalam budaya, bukan budaya Melayu saja saya ingat. Banyak budaya-budaya lain pun mengaitkan dengan 7, 40 dan 100. Ada budaya baru yang teruk tu. Dia hari raya orang Melayu sekarang. Berapa hari? Sebulan. Itu sudah mungkinlah nasib baiknya tidaklah jadi betul-betul budaya. Saya duk bimbang takut jadi budaya Melayu yang sebab
Ada kawan-kawan saya, orang Cina. Dia kata orang Melayu ni, dia berhari raya sebulan. Tak? 20 hari. Sebenarnya itu satu bid'ah barulah. Ya. Tapi orang budayawan Melayu pula tak bincang benda-benda macam ni. Sepatutnya ini dibincangkan. Faham apa lagi? Kemudian nisbah pula. Dalam Quran sebut fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Seolah-olah nisbah hari dunia dengan akhirat ini berbeza. Satu nisbah 1000. Fi yaumin pada satu hari. Kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. 1000 tahun. 1000 tahun. Untuk satu hari. Maknanya itu selalu disebut. Maknanya kalau orang buat benda tak elok di dunia, sekejap. Tapi dia akan rugi lama. Tapi kalau dia buat benda baik tu sekejap, dia akan dapat ganjaran yang berpanjangan. Jadi maknanya hari-hari juga mungkin bersifat nisbi. Ya. Betul. Yang saya kadang-kadang ada tertarik bila kita bermimpi. Kita dalam mimpi itu sebenarnya, dalam kehidupan kita sebenar, kita hanya mengambil masa seminit, 2 minit. Tapi dalam mimpi kita ada bertahun-tahun. Macam mana dia boleh jadi macam itu? Itu soal nisbi. Dia bukan mimpi saja, ini cerita lah. Kita ni kita tahu sejauh mana dia punya betul atau tidak betul lah. Di kita kan ada ahli sufi. Ahli sufi. Rumah dia tepi sungai. Dia masak nasi katakanlah. Dia masak nasi, dia pun turun ke sungai tu. Dia turun ke sungai tu, dia pergi rata-rata dah. Pergi sana sini, kahwin, dapat anak. Balik-balik nasi dia baru gerak. Baru mendidih. Itu masuk dalam kata Imam Syafi'i. Dia dapat menghafalkan Quran semasa dia tawaf. Itu mungkin pentafsiran tasawuf tadilah. Secepat mana pun dia punya minda sebagainya. Ke-7 kali tawaf. Tak kira dia sudah ada. Maknanya mungkin tafsiran tu lah kot. Jadi katakan Imam Syafi'i dapat mengkhatamkan Quran 2 kali sehari. 2 kali sehari. 2 kali sehari. Ini kita nak tengok sekali lagi lah. Sebab Nabi kata sebaik-baiknya sekali sehari. Ataupun 3 kali. 3 hari sekali. Ataupun seminggu sekali. Maknanya kalau lebih daripada kali sehari tu, mungkin kecepatan tu tidak digalakkan dalam keadaan hidup biasa lah. Orang biasa. Tapi ramai juga ulama-ulama ni. Ini saya nak tengok juga. Adakah betul ataupun dibuat secara legenda. Ramai imam-imam disebut dia sembahyang subuh menggunakan wuduk sembahyang isyak. Jadi kita sekarang lah kemur perut, berkentut. Adakah benda tu betul atau memang sengaja digembar-gemburkan saja nak menggambarkan hebat imam? Dia macam ni. Ada satu istilah nama dia al-atamah. Atamah ni wuduk yang dia satu wuduk 2 solat lah. Tapi Imam Hanafi dia sembahyang isyak lewat. Ini ada dalam sirah Imam Hanafi lah. Maknanya kalau kata dalam sembahyang satu wuduk, 2 sembahyang antara isyak dengan subuh mungkin 2 tu lah biasanya. Ada masalahnya, tapi secara fizikalnya mana yang menunjukkan beliau adalah seorang yang mempunyai ketahanan dari segi fizikalnya. Tak ada penyakit, tak ada apa semua sekali. Tapi kalau bagi kita sekarang ni,
Kadang-kadang setengah orang tu dia jadi kebiat. Sampai satu tempat dia mesti nak buang air. Ataupun nak balik pada satu tempat mesti dia itu dah jadi tabiat. Jadi Imam Syafi'i 2 kali. Dua kali khatam. Quran satu hari. Ya. Jadi mungkin saya rasa dari segi Tuhan itu satu. Okey. Nabi itu satu. Itu puncak kekuatan. Kepimpinan itu mesti 2. Tidak ada kepimpinan yang satu kecuali Nabi dan Tuhan. Tak. Tapi kepimpinan manusia untuk nak memimpin, dia perlu kepada orang yang kedua. Dari segi pimpinan dia tu baru dia jadi pemimpin. Tetapi kebanyakan yang dikatakan banyak itu ialah 3. Benar tak? 1, 2, 3. Maknanya kenabian ketuhanan dan kenabian kerasulan itu 1. Kemudian kepimpinan itu 2. Mesti ada pemimpin. Kemudian ketiga tu ada siapa-siapa pun itu dikira banyak lah tu kan. Mungkin falsafah lah tu. Betul tak betul tu wallahu a'lam lah. Dari cerita Nabi Musa tu, dia minta Harun membantu dia. Ya. Sebab Harun tu lebih fasih lidahnya. Dan macam Nabi Musa macam tak confident nak pergi seorang kot. Ya, betul. Maknanya dia macam ni. Maknanya walaupun dia seorang kuat tapi dia perlu pada satu lagi. Itu balik kepada teori tadinya. Jadi kepimpinan itu walaupun dia yang memimpin Harun jemput Fir'aun itu ataupun sebagainya, maka dia perlu pada seorang lagi untuk digandingkan menjadi 2. Itu memperkukuhkan aspek yang dia tidak kuat, iaitu kefasihan. Itu 20 macam mana pula 20? Ishruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Itu dalam bentuk nisbah lah. Kadar anak menyebut nisbah. Nisbah berapa peratus lah? 10%. 10% tu dalam masa lemah. Tapi dalam masa lebih kuat, dia boleh bertukar. Jadi 50%. Mana 10 ganda dengan 100 boleh jadi juga. Itu peningkatan nilai diri kan? Ya. Sama ada dari segi personality, dari segi kemahiran kerja, dari segi kekuatan dan sebagainya. 10 ganda 200. 10%, 20, 200. Okay. Maknanya seorang manusia itu boleh dipertingkatkan keupayaannya sampai kepada sekian nisbah. Jadi sekarang ni kalau ini saya banyak fikirkan tentang orang minoriti dengan orang majoriti siapa kuat. Jadi kekuatan itu bukan suatu nilai kuantitatif lah. Kekuatan itu suatu nilai kualitatif. Sebab 10-200 lah. Kadang-kadang yang 200 tu yang haprak. Buat apa? Dalam Quran banyak sentuh tu. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Ayat-ayat sepertinya. Maknanya wa qalilun mahum. Maknanya tidak semestinya majoriti itu lebih baik. Sebab biasanya ada minoriti yang lebih kuat. Ada minoriti yang lebih bersyukur. Ada minoriti yang lebih. Sekarang dalam dunia ni pun, dunia majoritinya ramai yang dia berbanding dengan elok. Ada satu falsafah demokrasi. Dia kata demokrasi itu sebenarnya penguasaan satu golongan majoriti yang kecil terhadap satu golongan minoriti yang kecil terhadap golongan majoriti yang besar.
Ya, itu artinya demokrasi. Di situlah. Bukan artinya satu undi, satu orang tu dia berjalan berlaku macam tu. Tak. Yang bodoh boleh dia beli. Tak. Yang cerdik dia boleh mempengaruhi yang bodoh. Maka penguasaan minoriti yang sedikit terhadap majoriti yang besar, itulah sebenarnya pengertian demokrasi itu. Yalah, di negeri-negeri, ESCO yang menentukan. Buat polisi. Ya, bukan negara pun kabinet buatnya. Bukan negeri saja. Sebenarnya dari segi yang kita duk tengok di parlimen kita ni, duk kelahi kemain lagi macam halalintar. Mana ada nilai? Tak ada nilai. Sebenarnya parlimen kita bukan ada nilai sangat. Yang menentukan itu ialah kabinet. Ya. Tapi di situlah tempat orang menunjukkan dia punya kekuatan. Terutama sekarang ni pun orang siarkan dalam TV. Tak patut siar dah kot kalau sekarang ni negatif banyak. Memberi gambaran yang tidak baik kepada anak-anak muda. Tak tahulah, saya pun tak faham politik ni. Makin kuat perbalahan, dua-dua pihak lah. Tak ada nilai. Kita nak balik kepada soal personal sikit. Apa dia? Bagi orang yang Tuhan beri kurnia hidup yang panjang lah. Ada perbezaan ke? Kita ambil 40-an satu period. 50-an satu period. 60-an satu period. 70-an satu period. Dan ke atasnya. Ada perbezaan ke? Itu secara peribadi kalau kita tengok. Itu kena tanya Tok Mahathir. Kita ambil satu contoh lah. Sekarang ni orang kata ada satu benchmark yang menjadi rujukan kepada semua orang, iaitu Tok Mahathir umur berapa? 90. Umur 90 masih lagi 94. Masih lagi bercita-cita nak menjadi pemimpin yang cuba-cuba tengok di situ. Adakah ini suatu keganjilan ataupun itulah perangai dan tabiatnya seseorang yang sudah semakin berumur? Dia ada kemungkinan orang yang ada pengalaman, dia rasa dia lebih. Tapi ada orang pula, ini setengah orang kata ni, apabila kita ni tua, setengah orang dia memandang orang tu betul belaka. Itu satu jenis manusia. Satu jenis manusia, dia tengok orang tu tak betul semua. Itu syaikhukhah, ketuaan punya apa tu. Maknanya saya rasa tidak ada satu standard yang dianggap sebagai semua orang tertakluk pada standard ini. Mungkin ada orang macam ni, mungkin ada orang macam ni. Tapi kata setengah orang, dia kata orang yang paling banyak pengalaman itu akhirnya dia menjadi bodoh. Ini saya katanya, Profesor Kanan tu mesti dia bodoh. Hakim Mahkamah Tinggi yang sudah kanan-kanan, terlampau kanan tu akhirnya dia menjadi bodoh sebab dia terlampau yakin kepada pengalaman dia. Dia kata dulu, inilah cara saya membina, membuat keputusan di mahkamah. Atau dulu, inilah cara saya mendidik anak-anak saya. Ataupun inilah cara saya memimpin parti politik. Akhir sekali dia hanya orang panggil narrow-minded. Dia nak bawa dengan pengalaman dia itu, dia ingat dunia belum berubah. Tapi ada juga orang tu bila dah tua, dia beralah. Ingat Bakar Hamzah. Dia kata, hang tahu mamuk kita bila tua-tua ni, ini saya sebut tipu kita lah. Dia kata ada orang bila dah tua sikit, yang orang kata tu betul belaka. Ada orang yang orang kata tu tak betul belaka. Tak, saya kata, ustaz jenis mana? Dia kata, aku jenis tu. Jenis yang kedua tu. Jadi aku bila tua ni, aku tengok semua orang kata tak betul.
aku yang betul. Macam mana tu? Itu dari segi, kalau dari segi berfikir dan bersikap. Tetapi dari segi perasaan sebenar, bagi tahu pengalaman sendiri lah. Dr. Kamil lagi mana pengalaman? Riwayat. Kita tengok kebiasaan dengan yang nadir. Kita kena ambil yang biasa-biasa lah. Sebab Arab kata an-nadiru kal adam. Katalah orang umur 10 tahun boleh jadi Perdana Menteri ni nadir lah. Untuk zaman sekarang ni, zaman dunia barat ke dunia maju lah. Sekarang semua orang muda-muda dah. Orang 30-an, 40-an, 50-an. Jadi kita tengok kebiasaan lah. Yang nadir ni kita boleh buat satu ukuran sebab dia sebagai satu pengecualian. Setiap kaedah ada pengecualian. Tapi kita nak tengok yang biasa-biasa. Okey. Saya sebenarnya, saya reverse dengan cara orang berfikir sekarang. Banyak orang, terutama sekali orang politik, bercakap tentang dunia sekarang, dunia untuk orang muda. Saya rasa ini ada nampak nilai-nilai apa tu kita katakan hipokrasi sikit. Bila seorang tua mengatakan ini kita sangat mengharapkan orang-orang muda, kita percaya kepada orang muda, sebenarnya saya rasa satu hipokrasi. Saya sampai sekarang ni, saya tidak begitu minat untuk nak mengatakan bahawa peranan orang-orang muda itu cukup besar dalam masyarakat kita. Sebab saya rasa orang muda dia cerdik, dia kuat, tapi kebijaksanaan tidak cukup. Sebab tu saya dalam pertubuhan MDN pun kita hanya bagi portion yang kecil saja pada orang muda, tapi saya lebih banyak mengumpulkan orang-orang yang senior sebab ada kebijaksanaan sebenarnya. Saya ada falsafah bahawa sungai itu kalau jernih di hulu, jernih di hilir. Nah, kalau keruh di hulu, keruh di hilir. Kalau orang-orang tuanya bagus, maka yang muda-muda ni akan menjadi bagus. Tapi kalau orang tua-tuanya tak bagus, jangan kita harapkan orang muda akan menjadi bagus. Kalau bapa kencing berdiri, maka anak kencing berlari. Maka orang tua itu, mungkin saya rasa dia lebih makin tua makin bijaksana dan makin banyak berfikir dan tidak banyak melangkah. Begitu mungkin. Tapi pengalaman saya sendiri, masa muda saya suka bercakap, tapi sekarang ni orang kata saya suka bercakap juga. Tapi bila makin tua kita makin suka mendengar. Makin tua makin suka mendengar. Itu mungkin majoriti besar orang. Sebab bila dia makin tua dia tak apalah, kita orang tua-tua ni kita dengar semestinya orang cakap. Macam mana? Orang selalu tengok dari segi sejarah Islam lah. Selalu orang mempersalahkan zaman Osman. Sebab bila Sayyidina Osman sebagai pemimpin, yang dah masuk umur 80, dia sudah macam hilang punca. Dan dia punya gubernur-gubernur, keluarga-keluarga dia. Sebab tu ada setengah orang mengatakan soal nepotisme dan sebagainya dah berlaku zaman tu lagi. Dia tak boleh kita nak kata zaman sekarang sebab zaman Sayyidina Osman tu golongan Bani Umayyah dah ambil tempat-tempat yang strategik dan mereka mengontrol sehingga Sayyidina Osman tak boleh buat apa-apa. Itu kritik orientalis lah. Dia macam ni. Kalau kita banding kepimpinan Sayyidina Osman dengan Sayyidina Ali orang muda juga. Tetapi saya tak nak katalah siapa yang lebih berjaya antara dua tu.
sebenarnya dia bersangkut paut dengan masyarakat semasa dah. Itu ahli kata bila orang kritik dia punya kepimpinan. Ahli kata sebabnya ialah kerana pada waktu Abu Bakar dan Umar memimpin, rakyat dia sama seperti aku. Tapi masa aku pemimpin, rakyat orang macam kamu. Itu soal kepimpinan. Itu dia ada berkaitan dengan rakyat. Teori kepimpinan, leadership ni atau qiyadah ni, macam saya katakan tadi, seorang tak boleh jadi pemimpin. Raja, nak jadi raja, tak boleh kalau tak ada rakyat. Tak. Dia mesti ada kepimpinan, keketuaan, kepengikutan, itu psikologi masing-masing. Itu yang apa tu, saya kadang-kadang dalam sejarah cerita raja-raja yang begitu hebat sebagaimana, tapi dia berumur tua, raja tu tua. Sehingga ke Raja Jepun. Nama apa tu? Tak ingat. Nama. Itu walaupun tua, dia dapat mengekalkan. Kalau nak banding dengan Raja Thailand sekarang ni, dengan putera dan raja baru dengan raja lama, hebat raja lama lagi. Bila tidak ada raja lama, saya tak tahu Jepun, tapi nak banding dengan sekarang, kalau saya nak cakap uduh ke, saya ni orang Kelantan, susah nak ceritanya. Maknanya, saya rasa umur yang tua itu bukan satu faktor. Jadi, nak kata kesilapan, tidak kesilapan, itu ialah kerana bukan soal Osman sebagai pemimpin. Tapi soalnya, dia punya orang yang sekeliling tu sudah tidak lagi setia kepada kepimpinan sebenar. Dia nak cari kepentingan daripada itu kan. Sesudah Osman meninggal pun, mereka itu masih lagi membangkitkan darah Osman. Nak tuntut balas daripada Ali. Padahalnya tidak ada sangkut paut dengan soal. Jadi saya rasa mungkin tak betul itu. Bukan kerana saya ni tua. Tapi kerana orang duk kritik yang bila seorang profesor tu bila kanan dia jadi bodoh semula, tu mungkin itu satu joke yang apa tu lah. Sebab kalau dia tu seorang yang tidak berkembang. Tapi kekuatan manusia ni unlimited tak? Dia punya minda, dia punya apa tu malah fizikal sekalipun. Kalau kita guna betul-betul tubuh kita ni tidak cepat mengalah, mana dia lambat tua lah. Ini ada orang kita, saya dalam satu mesyuarat tu, saya orang hadir, orang jemput saya hadir mesyuarat apa tu, profesor ni apa, satu profesor apa dia profesor saja dia punya majlis profesor. Majlis profesor. Sampai saya terfikir, profesor ni sedikit bodoh tak tahu. Ada seorang profesor tu, dia kata, rupa-rupanya tu Mahathir ni, dia ada satu jenis makanan menyebabkan dia terus muda. Jadi dia kata, di mana orang tahu? Sebab ada kamera ambil, dia duduk makan, dia ambil satu jenis. Dia kata sekarang ni dah habis dari konfor, pergi cari di Jakarta. April tu. Saya kata, aduh, macamlah cerita zaman dulu kan. Dia ada satu jenis pokok tu. Saleh Kamil, masa-masa kita muda-muda ni. Untuk mengekalkan kemudaan seseorang itu ada satu jenis pokok atas. Tidak macam tu. Saya kata benda tua muda ni atas gaya hidup. Tak. Dia kita ambil satu hikmah Nabi lah. Nabi kata orang yang paling baik ialah orang yang diberikan umur yang tua dan dia dapat melakukan kebaikan masa tuanya. Dan orang yang paling buruk ialah orang yang diberikan juga umur tua tapi dia melakukan kerosakan ketika masa tua dia. Macam mana kita nak apply dalam kehidupan harian sekarang? Ya, betul itu. Maknanya tua per se, tua pada
ketuaan itu sendiri bukan satu baik buruk yang tersendirilah. Jadi dia banyak terhenti atas persekitaran. Kalau tua, buat benda. Kalau tua, lebih buruk mana tua tu. Sepatutnya dia sudah menjadi bijaksana lah. Cuma dalam kita tafsir kita ada juga sebut. Itu mungkin cara dulu lah. Maknanya dia kata umur 70 ke atas tu, dia anggap sebagai umur nyanyuk. Walaupun dia tak nyanyuk, tapi masuk dalam lingkungan umur nyanyuk. Jangan kita tafsir. Tafsir mungkin falsafah dia tu kan. Ya. Oh. Siapa dia kata macam tu? Apa dia terjemah perkataan itulah perkataan apa? Saya lupa nama dah. Yalah. Dia bahas umur tua tu berapa, ada kata 70. Banyak orang tafsir kata 70 ke atas lah. Umur apa dia guna Islam tu? Macam umur nyanyuk lah. Walaupun tak nyanyuk tapi ya peliknya ma yuraddu ila ardhalil umur. Ardhalil umur tu kita terjemah. Ma yuraddu ila ardhalil umur. Razilah nah. Cuma dia falsafah lah umur berapa dah. Cuma ada satu kitab. Itu terjemah bahasa Melayu ada ni. Okey. Ya, sahabat-sahabat yang umur panjang. Jadi dia mengumpulkan sahabat-sahabat yang umur 70 ke atas ni. Okey. Dia kata kelebihan orang umur panjang ni, kalau dia panjang setahun je, kalau kita hitung balik berapa ibadat sembahyang dia, berapa puasa dia, berapa kebajikan dia, hatta dia kata kena banding dengan orang umur pendek yang mati syahid pun, mana kelebihan ada pada orang umur panjang ni. Oh, begitu ni. Dengan umur panjang dia tu menyebabkan dia boleh buat banyak kebaikan, terutama buat ibadat macam-macam yang baik-baik. Jadi banding katalah orang mati syahid tu umur pendek. Kalau umur muda lagi. Dia umur panjang tu ada dia punya kelebihan dia lagi. Kelebihan dia pula. Oh, sahabat Nabi yang paling akhir mati ialah Ibn Tufayl. Itu dalam riwayat, sebab kalau kita baca hadis kan, kita jumpa lagi Ibn Tufayl. Dia zaman mana sampai sabar zaman akhir tabi'in atau sampai kepada tabi'in dia baru meninggal. Tapi dia lewat lah. Maknanya masa Rasulullah wafat tu dia masih kecil. Tapi dia umur dia panjang pula. Dia pergi situ. Dia itu tafsiran tu adalah hadis ke ada apa? Jadi kita tafsir lah. Ada dari umur. Yalah, tafsir tu maksur ke tafsir ada? Mana boleh dia tafsir semula lah. Boleh tengok lah tak? Saya rasa Ibn Abbas pun dia ni hidup zaman Nabi, dia masih muda kan? Ya. Ketika Nabi tu dia masih muda. Jadi dia pun mungkin termasuk orang yang panjang. Ibn Abbas Oh, saya dengar Ibn Abbas ni orang tubuh kecil dah. Kerdil, kecil aja tapi berani. Lepas tu angka berapa lagi yang orang nak tahu sangat yang sepas 60 lah. Umur sepas 60. Apa dia punya signifikan dia? Sebab tak semua orang dapat sampai umur tu. Zaman sekarang pun ramai orang dah tengok sekarang ni dalam WhatsApp, Facebook. Kawan-kawan kita, anak-anak murid kita bila sampai 50-an tu, tu dia kata kalau 50-an tu boleh bertahan lagi, 60-70 dia biasanya dia kalau pokok tinggal terah lah. Dia istilah setengah orang dia kata penyakit sudah lupa kepada orang tu. Bila dia masuk ke dalam proses penuaan, saya tidak bercakap sebagai seorang ahli perubatan lah, saya bukan ahli perubatan. Bila seseorang itu sudah melalui proses penuaan, maka banyak benda-benda yang tidak terjadi pada dirinya kerana proses penuaan itu sudah mempengaruhi dalam diri dia. Mana yang tak boleh, yang
kata bisa, tak bisa apa semua sekali itu satu. Tapi yang kedua, saya rasa dia banyak terhenti atas attitude. 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 Kalau seseorang itu rasa dia ni dah tua, maka dia akan kita kata mendorong diri dia supaya dia lebih tidak aktif. Jadi bila tidak aktif, maka dia punya dari segi fizikal dia tu tidak berkembang lagi. Macam kuda tidak berlari lagi, macam kereta yang tidak digunakan. Dia terapa congak-congak lah. Sebab masa manusia ni ataupun otak dia atau apa semua sekalipun, dia bila masih digunakan seterusnya, dia akan terus berkembang. Saya rasa waktu utama otak kan, kalau orang tak membaca, tak lagi aktif, tak berfikir. Tapi kalau dia terus berfikir, maka dia terus maknanya dia sustain lah. Itu masalah attitude lah. Sebab tu saya rasa patut juga dididik dari kalangan masyarakat kita. Bila orang tu sampai kepada dekat umur pencen, perlu ada satu kursus membina semula keyakinan diri terhadap attitude dan sebagainya. Tapi itulah pengalaman saya boleh bagi tahu dari situ. Kita duduk di universiti, kita sentiasa rasa muda. Sebab pelajar kita tu, dari tahun ke tahun dia tukar, dan kita kalau boleh menyesuaikan dengan generasi yang lebih muda, itu yang saya kata orang panggil apa tu, raja bersiung. Raja bersiung, orang kata dia minum darah orang ada. Tapi saya rasa konsepnya ialah dia selalu mencari orang-orang yang orang panggil new blood, orang darah muda, darah baru. Mana dia cari pegawai-pegawai yang lebih muda, bergaul dengan orang lebih muda, maka dia pun menjadi lebih muda lah, begitu lah. Lagi kena kahwin yang muda. Macam tu juga. Ada cerita ni. Tapi menyentuh orang lain. Tapi tak nyentuh lah. Dia ni, masa dia biasa-biasa, dia dah semakin tua, sudah bertungkat, apa semua sekali. Kemudian, apabila dia kahwin muda, buang tungkat. Tak ada tungkat tu. Okey. Bila tak ada tungkat tu, bila dia pergi, ini ada orang batuk di belakang tu pasal nak Batuk tengah tidur tu. Tengah tidur. Kemudian satu hari tu saya pergi ke rumah dia. Dia kata mula-mula dia kahwin dengan isteri muda dia ni. Kolam renang yang besar tu kalah dia berenang dengan isteri dia lah, isteri tua tu dah entah mana-mana dah dia buang, mana dah tahu lah. Kemudian bila dah dia isteri dia semakin gemuk, ni macam Nabi dengan Aisyah juga lah. Isteri dia makin gemuk, dia kata sekarang ni benang Abi Haji lah dengan apa tu Cik Puan kita dan apa semua sekali. Jadi saya tengok bagaimana dia bila kahwin muda, dia boleh buang tongkat dia. Kerana dia secara fizikalnya dia lebih aktif. Okey. Kemudian secara mentalnya apa tu mentaliti dia lebih banyak berfikir nak sesuaikan diri dia dengan isteri yang muda dan sebagainya, apa semua sekali lah. Itu saya percaya tu. Tapi tidak semua orang yang kahwin muda tu dia boleh terus jadi muda. Ada setengah orang tu dia jadi tua sebab dikongkong oleh suasana yang apa semua sekali tu. Itu satu teori lah tu. Tapi saya lihat sendiri betul lah. Ini soalan akhir. Adakah satu yang natural atau orang panggil buatan biak?
Bila jadi orang tua ni kita nak balik kepada muda. Dari segi makanan, dari segi cita rasa, dari segi lagu, dari segi perasaan, dan dia macam nak renew balik ya zaman budak-budak tu. Zaman remaja dia, zaman dia muda-muda tu. Kalau berlaku begitu, adakah buat tabiat ataupun satu yang natural sebenarnya? Satu natural. Dia dalam bahasa Arab dipanggil hanun ilal madi. Kecintaan kepada zaman yang lepas. Itu ada. Maknanya itu satu perkembangan yang baik dalam diri manusia kan. Dia tajdid. Dia cuba memperbaharui balik dalam diri dia makanan apa yang saya suka zaman dulu. Mana tempat mana yang saya pergi. Makanan klasik lah. Ubi-ubi. Makanan kampung. Ubi yang dah tak ada dah sekarang ni. Betul. Sebab tu dia mula mengingatkan kawan lama. Kawan kita Luqman. Luqman Latif. Dia tanya dalam WhatsApp dia. Dia kata kita, kawan-kawan kita dulu. Berapa orang dah mati. Bahasa dia tanya dah. Mana dia ada hanun. Dulu dia ni bukan jenis personality yang suka nak cari kawan. Tapi bila dah tua tu, dia ingat balik pada kawan-kawan di masa muda. Saya kata, tak sedut tanya hak mati lah. Tanya ada berapa ekor hak hidup. Itu. Maknanya, itu satu benda yang natural saya rasanya. Bukan apa tu. Jadi, begitulah celoteh kita pada hari ini. Walaupun merupakan perbualan yang ramu-ramu tentang apa semua sekali yang mungkin. Tapi bagi mereka yang memerhatikan bagaimana kita mengulas sesuatu itu, mungkin ada sesuatu yang dia akan dapatlah. Rahsia bagaimana dua orang tua bercakap sesama sendiri dan bagaimana orang muda boleh mengambil iktibar daripada perasaannya, psikologinya dan mungkin dari segi fizikal dan sebagainya. Dengan itu tuan-tuan dan puan-puan, setakat ini sajalah celoteh kami pada hari ini dan insya-Allah minggu depan kita saya nak minta Dr. kami pilih lagi tajuk bagaimana apa yang kita nak bincangkan untuk sekadar menyambung apa yang kami perbualkan kalau beliau datang ke rumah saya berbual-bual atau saya pergi ke rumah dia berbual-bual. Tapi kalau perbualan tu di rumah-rumah orang tak dengar. Tak? Tapi kalau di sini kita boleh share dengan ramai orang. Akhir kata wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.